Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 19, Siti Hazar binti Daud dan Luisa Garuda anak Jonis akan membentangkan Gurindam Jiwa dan Gurindam 12 pasal yang pertama. Terdapat 4 bahagian dalam isi kandungan. Pertama adalah pengenalan latar belakang Gurindam Jiwa dan Gurindam 12 pasal yang pertama, analisis rangkap Gurindam Jiwa dan Gurindam 12 pasal yang pertama, menelusuri nilai pengajaran dan Gurindam Jiwa serta Gurindam 12 pasal yang pertama, dan yang terakhir adalah penutup. Pengenalan Gurindam. Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit di mana masyarakat memahami perkataan Gurindam sebagai suatu pepatah yang berangkap dan mendapat keserasian dalam sebutan. Bahkan Gurindam juga diperakui dalam puisi Melayu lama. Gurindam juga dikenali sebagai suatu syair yang melarat, di mana mempunyai sifat yang tersendiri dan mengandungi unsur-unsur ayat yang menarik. Bukan itu sahaja, di dalam sifat yang tersendiri telah menggunakan bahasa, iaitu bahasa nyanyian. Ayat yang dilafazkan juga melalui bahasa nyanyian dan yang menggambarkan alam semula jadi dan kehidupan manusia. Kita juga mengetahui bahawa Gurindam terbahagi kepada 2, iaitu terikat dan tidak terikat. Kebiasaannya, Gurindam menekankan kata-kata nasihat dalam setiap kandungan ayat yang dilontarkan. Latar belakang Gurindam Jiwa. Pada asalnya, Gurindam Jiwa ini ditulis oleh almarhum Hamzah Hussein, atau nama sebenar beliau adalah Hamzah Abdul Majid bin Hussein. Beliau telah dilahirkan pada tanggal 27 Januari 1927 di Kandahar Street, Singapura. Beliau juga cenderung dalam dunia sastrawan bersama dengan ayahnya yang berkebolehan dalam berpuisi dan berpantun. Sepanjang karya beliau telah berjaya menubuhkan satu slogan, iaitu seni untuk seni, di mana sepanjang kerjaya beliau telah menaikkan nama beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang sastrawan, wartawan dan pakar dalam perfilman. Berpengalaman luas dalam perfilman, terutamanya ketika era wayang gambar hitam putih pada masa dahulu. Filem Gurindam Jiwa ini telah dibintangi oleh seniwati jelita menawan, iaitu Latifah Omar, dan hero Melaya dikenali sebagai Nordin Ahmad. Mereka berdua telah digandingkan dan dijadikan pasangan suami isteri di dalam filem Gurindam Jiwa ini. Tema Gurindam Jiwa. Gurindam Jiwa ini bertemakan kasih sayang sepasang suami isteri yang berjanji untuk sehidup dan semati. Nyata jelas dalam Gurindam Jiwa ini, setiap perkahwinan mengimpikan kemanisan kasih sayang yang berpanjangan dalam berumah tangga. Maksud bagi rangkap yang pertama, kita dapat lihat melalui bait yang pertama, iaitu tuai padi antara maksa, yang membawa maksud si isteri menanyakan kepada si suami jika sudah berfikir masa-masa tentang pekerjaan yang akan diperolehi. Melalui bait yang kedua, esok jangan layu-layuan, membawa maksud jika sudah mendapatkan pekerjaan baru, hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Bait yang ketiga, intai kami antara masa, membawa maksud si suami belum pasti apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan bagaimana hendak memperolehi pekerjaan yang baru. Seterusnya, esok jangan rindu-rinduan, membawa maksud si suami berpesan kepada si isteri agar tidak terlalu merinduinya kerana berkemungkinan dia akan bekerja jauh. Di dalam rangkap yang pertama ini, penulis menyatakan bahawa kita sebagai manusia hendaklah melakukan perkara dengan bersungguh-sungguh, terutamanya dalam mencari rezeki. Seterusnya, mencari rezeki diutamakan demi menampung kehidupan seharian.
Maksud bagi rangkap yang kedua, kita dapat melihat daripada baris ayat yang pertama, iaitu anak Cina pasang luka, yang membawa maksud kebanyakan orang Cina ataupun orang asing yang bukan sebangsa dengan kita akan membuka hati dalam memberikan pekerjaan yang baru, terutamanya bagi peluang pekerjaan. Seterusnya, bait rangkap yang kedua iaitu luka dipasang di Tanjung Jati, yang membawa maksud kemungkinan rezeki peluang pekerjaan bukan di negeri sendiri tetapi berada di negeri orang lain. Seterusnya, bagi baris ketiga dan keempat, di dalam hati tidak aku lupa sebagai rambut bersimpul mati, yang membawa maksud kesetiaan dan kasih sayang tidak akan pudar sepanjang pencarian rezeki demi menampung kehidupan. Dan sepasang suami ini juga berjanji akan sehidup semati seperti rambut yang bersimpul mati. Di dalam ini dapat dilihat penulis memberitahu kepada kita bahawa pentingnya kita menjaga hati pasangan suami isteri dan menjaga ikatan rumah tangga agar perjalanan hidup kita diberkati dan mendapat kebahagiaan setimpal dengan perbuatan kita demi membahagiakan rumah tangga kita. Maksud rangkap yang ketiga, bait pertama bagi batang selasih permainan budak membawa maksud hendaklah menjaga sesama diri sendiri dan jangan bersikap seperti kebudak-budakan. Janganlah dibuai cinta seperti orang muda yang tidak mau berjauh antara satu sama lain. Bait bagi baris yang kedua adalah daun selasih dimakan kuda, yang bermawa maksud semua persiapan dan urusan yang tidak selesai hendaklah diselesaikan terlebih dahulu sebelum meninggalkan dan bertolak ke negeri orang lain. Bagi baris yang ketiga ialah bercerai kasih bertalak tidak, membawa maksud mereka berpisah, hanya berpisah dan bukan bercerai selama-lamanya. Bagi baris yang keempat ialah 1000 tahun kembali juga, yang membawa maksud sejauh manapun keberadaan mereka sebagai sepasang suami isteri akan kembali juga demi menjaga rumah tangga. Di dalam maksud rangkap ketiga ini, penulis telah menyatakan bahawa dalam sesebuah hubungan hendaklah menjaga hati budi sesama pasangan sendiri, terutamanya dalam menjaga tingkah laku yang menjadi lambang personaliti sendiri. Maksud bagi rangkap yang keempat dapat dilihat melalui bait yang pertama, iaitu burung merpati terbang 1000. Di dalam ini dapat dilihat bahawa si isteri masih merisaukan suaminya kerana menjadikan lambang burung merpati iaitu perempuan di negeri orang. Seterusnya, baris yang kedua adalah hinggap seekor di tengah laman. Si isteri masih merisaukan suaminya kerana takut akan suaminya terpikat dengan mana-mana gadis yang di luar sana. Bagi baris ayat yang ketiga ialah hendak mati di hujung kuku. Si suami sanggup sehidup semati bersama dengan istrinya sehingga ke hujung nyawa. Seterusnya, bagi rangkap yang keempat ialah hendak berkubur di tapak tangan. Si suami berjanji sanggup sehidup semati dan dikuburkan bersama dengan isteri kesayangannya yang menandakan kesetiaan antara mereka berdua. Di dalam rangkap keempat ini, kesetiaan merupakan lambang yang paling sejati agar dapat menyatukan dan memberikan kebahagiaan kepada pasangan suami isteri, terutamanya dalam menjalinkan kasih sayang yang secukupnya. Melalui kesetiaan ini dapat melahirkan dan dapat melihat ialah pasangan individu tersebut ikhlas dalam menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Maksud bagi rangkap yang kelima dapat dilihat melalui baris yang pertama, iaitu kalau tuan mudik ke hulu, yang membawa maksud
Jika salah seorang daripada pasangan yang sudah berubah hati dan mempunyai pasangan yang lain. Bagi baris yang kedua adalah carikan saya bunga kemboja yang membawa maksud salah seorang daripada pasangan sanggup mati meninggal dunia dan lambang bunga kemboja yaitu bunga daripada kuburan. Seterusnya ialah baris yang ketiga, kalau tuan mati dahulu, jika salah seorang mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga membawa maksud sanggup setia menanti di pintu syurga manakala yang masih hidup akan setia sehingga ke hujung nyawa. Dalam rangkap yang kelima ini, penulis telah menerangkan juga bahawa kehidupan kita tetap diteruskan jika mempunyai pasangan yang berubah hati, karena kesetiaan itu yang menjadi kekuatan di dalam diri kita. Dalam menjaga hati diri sesama sendiri juga penting agar kita dapat memperolehi kebaikan yang sesungguhnya. Seterusnya, dalam rangkap yang kelima ini mengajar bahawa pentingnya kita menjalankan hubungan suami isteri dengan baik. Gurinam jiwa ini mempunyai makna, nilai dan pengajarannya yang tersendiri. Kita juga dapat menerima kesan positif dan negatif daripada nasihat yang telah diberikan. Bahkan bukan itu sahaja, keistimewaan Gurinam ini merupakan cerminan terhadap masyarakat Melayu pada ketika dahulu yang kaya dengan adat, bahasa, indah melalui susunan kata, bahasa yang tinggi nilainya. Bahkan penuh dengan kata hias dan makna yang mendalam bagi setiap bait, gurindam ataupun syair yang telah dilantunkan. Nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam Gurinam jiwa ini yang pertama adalah nilai kasih sayang, di mana kita hendaklah memberikan kasih sayang secukupnya terhadap orang sekeliling kita, terutamanya keluarga bagi pasangan suami isteri. Yang kedua adalah kesetiaan, di mana kita hendaklah setia dalam menjalankan hubungan kita. Seterusnya adalah pengorbanan, di mana kita harus berkorban dalam mengerjakan pekerjaan agar mendapatkan kelangsungan hidup. Yang keempat adalah kita harusnya bersyukur, di mana kita seharusnya mensyukuri segala rezeki yang ataupun pekerjaan yang telah kita dapatkan. Yang kelima adalah nilai keberanian, di mana kita haruslah berani dalam menghadapi cabaran di dalam hidup kita, terutamanya sekali apabila kita mempunyai pasangan yang jauh demi mendapatkan rezeki. Yang keenam adalah nilai bertanggung jawab, di mana kita haruslah bertanggung jawab dalam menjalankan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketujuh adalah nilai kerjasama, di mana kita haruslah bekerjasama dalam melakukan segala hal. Yang terakhir sekali adalah nilai bertolak ansur, di mana kita haruslah menanam sikap bertolak ansur dalam segala hal agar dapat dipertimbangkan. Seterusnya adalah tentang pengenalan latar belakang penulis. Gurindam 12 fasal yang pertama ditulis oleh seorang pujangga sastra Melayu yang digelar sebagai RAH atau Raja Ali Al-Haj Ibni Raja Ahmad Al-Haj Ibni Raja Haji Fisabilillah. Beliau dilahirkan pada tahun 1808 Masihi di Pusat Kesultanan Riau Linggah di Pulau Penyengat dalam wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Beliau juga adalah seorang karyawan yang menitiberatkan elemen karyanya dengan bahasa-bahasa dan nilai-nilai yang mempunyai estetika yang tinggi. Pengaruh fikiran terhadap perkembangan dunia Melayu sangat ketara, lebih-lebih lagi dalam menghasilkan karya penulisan beliau. Rangkap pertama dalam Gurindam 12 fasal yang pertama, iaitu barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Makna dan nilai mesej daripada Gurindam pada ayat 1 dan ayat 2 ini, iaitu jika kita tidak mempunyai pegangan agama, nescaya musnahlah hidup. Menjadikan agama sebagai tiang dalam penghidupan akan menjadikan kita seorang insan yang cermelang di dunia dan di akhirat, yang seiring dengan keindahan nama agama kita. Oleh kerana itu, pegangan agama dalam setiap insan amatlah penting
untuk kita jaga dan kita martabatkan agar kita hidup dalam keberkatan. Rangkap kedua dalam Gurindam 12 fasal yang pertama pada baris ayat 3 dan 4, iaitu barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Nilai dan mesej yang terkandung dalam rangkap ini iaitu empat merujuk kepada ilmu makrifat. Tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang buta dan tidak mengenal abjad ataupun jilid. Menyampaikan pesanan tentang sebuah kesedaran, betapa pentingnya ilmu untuk didalami, itulah yang dititih beratkan oleh penulis kepada pembaca dalam Gurindam ini. Selain daripada itu, empat juga mewakili bidang ilmu tariat, ilmu hakiki, ilmu syariat, termasuklah yang empat iaitu ilmu makrifat yang membawa maksud mengenal Tuhan. Sebagai umat Islam, hendaklah kita mengenal Tuhan kerana melalui mengenalnya, jiwa dan raga kita akan menjadi tenang. Ilmu pengetahuan adalah penting untuk setiap insan. Kerana itu, penulis menekankan di sini bahawa ilmu makrifat adalah penting supaya kita dapat mengenal Tuhan dan Sang Pencipta kita. Seterusnya, rangkap ketiga dalam Gurindam 12 fasal yang pertama, iaitu barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegannya, tiada ia menyala. Dalam rangkap tiga ini, makna dan nilai mesej yang disampaikan oleh karya, iaitu setiap hamba hendaklah tahu siapa Sang Pencipta dan mencipta setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh kerana itu, penulis memberi pesanan agar kepentingan mengenali agama ini perlu dipertahankan dalam diri agar hidup kita lebih diberkati. Selain itu, dalam Gurindam ini juga turut diselitkan tentang peringatan bagi manusia yang sering memikirkan hal keduniaan berbanding hal akhirat dalam mengenal Allah. Mengenal Allah dengan lebih dekat akan menjadikan kita seorang manusia yang memiliki keimanan dan sikap takut untuk melanggar perintahnya. Pesanan juga turut ditekankan kepada manusia agar tidak mudah tertipu dengan hal-hal keduniaan yang semakin melalaikan kita. Rangkap keempat dalam Gurindam 12 fasal yang pertama, iaitu barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Rangkap empat dalam Gurindam ini memberikan pesanan mengenai keteguhan seorang insan untuk mengenali diri. Raja Ali Haji menuliskan barisan ayat Gurindam tersebut untuk menyedarkan setiap insan agar kita sentiasa mengenal segalanya mengenai diri kita sendiri, baik dalaman ataupun luaran. Mengenal diri bukanlah sesuatu yang mudah, namun memahami dalam hal-hal yang terpenting ianya akan memberikan kesan yang berhasil untuk dijumpai siapa diri kita yang sebenarnya. Pada rangkap 5 dalam Gurindam 12 fasal yang pertama ini juga, iaitu barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Nilai mesej yang disampaikan daripada fasal yang pertama pada rangkap ini iaitu melalui baris ayat dalam Gurindam ini, Raja Ali Haji menyampaikan pesanan yang berkaitan tentang kelalaian. Tanpa pegangan agama, manusia akan mudah terpedaya dengan hal keduniaan yang hanya membawa kepada kesesatan. Pengajaran yang ditulis ini mampu menyedarkan manusia bahawa hal keduniaan ini hanya bersifat sementara dan tidak akan kekal selama-lamanya. Namun, jika kita bijak untuk menyeimbangkan kedua-duanya, kita akan menjadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Bagi manusia yang terlalu taksub terhadap keduniaan semata-mata, dia akan lebih mengingati hal keduniaan sahaja. Jika tidak mempunyai kesedaran yang awal, sudah pasti manusia akan terpedaya dengan kesesatan dunia. Terusnya, rangkap yang terakhir dalam Gurindam 12 fasal yang pertama, iaitu barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.
Nilai dan makna yang terkandung dalam rangkap terakhir ini, melalui kajian daripada baris ayat, kita dapat mengetahui bahawa Raja Ali Haji menyampaikan pesanan bahawa di dunia ini kita hanya berpeluang untuk hidup sekali sahaja dalam tempoh kehidupan kita. Hanya berbekalkan amalan-amalan yang baik akan menjamin untuk kita berada di alam seterusnya. Manusia yang mempunyai pengetahuan akhirat, dia akan mengetahui bahawa itu adalah alam yang menjadi tempat kita untuk bersemadi selama-lamanya. Oleh kerana itu, pengajaran dan nilai yang disampaikan pada rangkap terakhir ini, jika kita mengenali akhirat, secara tidak langsung kita akan mengetahui tentang hukum-hukum agama yang diperuntukkan kepada kita, baik dari hukum dunia ataupun hukum akhirat. Setiap insan akan dihitung amalan-amalannya ketika kembali kepada Sang Pencipta. Nilai pengajaran yang sangat mendalam dan baik, terutamanya dari aspek ketuhanan, kehidupan, akhlak dan lain-lain lagi. Penulis berjaya menjadikan gurindam ini sebagai sebuah gurindam yang dapat menyedarkan golongan masyarakat agar sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi hamba Allah yang sentiasa taat kepada segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Akhir sekali adalah kesimpulan. Menurut hasil gabungan daripada gurindam jiwa dan gurindam 12 pasal yang pertama ini mempunyai satu persamaan yang unik untuk dianalisis. Tanpa disedari oleh kedua pengkaji, turut mendapat berbagai cabang-cabang bidang ilmu yang baharu dari segi nilai ketuhanan, nilai kecintaan, nilai kasih sayang, nilai keagamaan dan banyak lagi. Pengkajian pada setiap baris-baris ayat yang terkandung dalam gurindam jiwa ini dan gurindam 12 pasal yang pertama turut memberikan sudut pandangan yang berbeza-beza daripada makna-makna yang terkandung dalam kedua gurindam. Kefahaman dan penghayatan yang kritis amat dititikberatkan dalam mencari setiap makna tentang penyampaian yang tersurat dan tersirat di antara gurindam jiwa dan gurindam 12 pasal yang pertama. Oleh itu, pengkaji berharap agar kajian ini dapat memberikan pelbagai nilai-nilai moral yang baik untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada semua pembaca yang mencintai sastra Melayu. Sekian, terima kasih.